Pada hari ini kita akan mempelajari pendidikan Islam KSSM tingkatan 4, iaitu pelajaran ke-15 yang bertajuk Korban. Okey anak-anak, tahu apakah maksud korban? Okey, korban ialah menyembelih binatang ternakan atau kita sebut sebagai Al-An'am pada 10 Zulhijjah sehingga akhir hari Tasyrik, bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada dua hukum. Yang pertama, sunat muakkad, iaitu kepada setiap orang Islam yang mampu untuk melaksanakan korban. Manakala yang kedua adalah wajib jika seseorang bernazar. Okey, wajib jika seseorang bernazar. Dalam Islam, setiap perkara yang disyariatkan ada mempunyai dalil-dalil tertentu yang telah diturunkan di dalam ayat Al-Quran. Begitu juga dengan ibadah korban. Maka dalil ibadah korban kita rujuk pada surah Al-Kautsar ayat yang kedua, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, fasalli lirabbika wanhar, yang memberi maksud tunaikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah kerananya. Okey, seterusnya kita lihat apakah jenis binatang ternakan Al-An'am yang boleh dijadikan untuk ibadat korban. Yang pertama adalah biri-biri, yang kedua adalah kambing, yang ketiga adalah unta, yang keempat adalah lembu, dan yang kelima yang terakhir adalah kerbau. Seterusnya kita lihat syarat sah korban. Okey, syarat yang pertama ialah berniat korban kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud di sini, apabila kita hendak melaksanakan penyembelihan, maka kita niatkan di dalam hati untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk makhluk lain. Kedua adalah masa pelaksanaan ibadah korban. Bilakah kita nak menyembelih binatang tersebut? Okey, kita boleh sembelih binatang tersebut pada 10 Zulhijjah, iaitu selepas selesai menunaikan solat Aidiladha sehingga terbenam matahari pada hari Tasyrik 13 Zulhijjah. Syarat yang ketiga adalah cukup umur. Okey, berapakah umur binatang Al-An'am yang layak untuk dijadikan korban? Okay, yang pertama, unta. Unta mesti cukup 5 tahun. Lembu dan kerbau mesti cukup 2 tahun dan ke atas. Kambing pun 2 tahun dan ke atas. Manakala biri-biri 1 tahun atau sudah yang bersalin gigi hadapan setelah berusia 6 bulan. Kita melaksanakan ibadah korban ialah kita lihat pada sifat binatang Al-An'am tersebut. Pastikan binatang tersebut bebas daripada penyakit dan kecacatan. Maksud penyakit di sini adalah penyakit yang teruk, cacat seperti tempang ataupun buta pada sebelah mata yang sangat teruk, ataupun yang terlalu kurus sehingga
pastikan binatang tersebut adalah yang sihat, kemudian gemuk. Jadi kita akan dapat daging yang banyak untuk kita kongsi dengan semua umat Islam yang layak menerima korban. Seterusnya kita lihat perkara sunat korban. Pertama ialah orang yang berkorban disunatkan tidak bercukur atau memotong kuku bermula daripada permulaan bulan Zulhijjah sehingga selesai ibadat korban. Kedua, sunat korban ialah melakukan sembelihan sendiri tanpa mewakilkan kepada orang lain. Jika mampu, jika tidak mampu, maka bolehlah diwakilkan kepada orang lain. Perkara sunat korban yang seterusnya adalah melaksanakan segala sunat sembelihan. Apakah perkara sunat sembelihan tersebut? Okey. Perkara sunat sembelihan antaranya adalah menggunakan alat sembelihan yang tajam dan juga menghadapkan binatang ke arah kiblat ketika menyembelih. Perkara sunat yang seterusnya ialah membaca bismillah wallahu akbar dan selawat ke atas Nabi ketika melaksanakan sembelihan korban. Perkara sunat yang terakhir ialah berdoa ketika hendak menyembelih. Doanya berbunyi Allahumma haza minka wa ilaika fataqabbal minni, yang bermaksud ya Allah, binatang ini daripadamu dan kembali kepadamu, terimalah korbanku. Seterusnya kita lihat pembahagian daging korban. Daging korban hendaklah diberikan mengikut nisbah yang telah ditetapkan, iaitu 1/3 kita berikan kepada sahabat handai, termasuklah orang kaya dan juga jiran tetangga. 1/3 lagi disedekahkan kepada fakir dan miskin, kerana mereka adalah orang yang selayaknya untuk menerima daging korban. Dan 1/3 yang terakhir adalah untuk orang yang berkorban dan juga ahli keluarga mereka. Di sini Ustazah ingin memberitahu beberapa perkara yang berkaitan dengan korban. Okey, yang pertama, wajib disedekahkan daging korban nazar kepada fakir dan miskin. Jadi orang yang berkorban haram untuk mengambil daging tersebut. Tahukah murid-murid perkara yang kedua? Orang yang berkorban haram menjual daging korban termasuk kuku, lemak, susu, kepala, kaki dan bulu binatang korban tersebut. Tahukah murid-murid waktu yang afdal untuk melaksanakan ibadah korban? Waktu yang afdal untuk melaksanakan ibadah korban adalah bermula selepas naik matahari setelah selesai menunaikan solat Aidiladha dan selesai membaca 2 khutbah. Info seterusnya yang Ustazah ingin kongsikan bersama murid-murid sekalian, iaitu apa-apa sahaja bahagian daripada binatang korban tidak dibenarkan untuk diberikan kepada tukang sembelih sebagai upah. Seterusnya adalah hikmah korban. Setiap amalan dalam Islam mempunyai hikmah-hikmah yang tertentu. Antara hikmah korban adalah mengagungkan syiar Islam sebagai tanda ketakwaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hikmah seterusnya ialah menghayati pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam supaya semangat tersebut terus membara di dalam jiwa setiap umat Islam sebagai semangat jihad yang paling agung. Hikmah seterusnya ialah mengeratkan hubungan silaturahim antara umat Islam kerana solat sunat Aidiladha menghimpunkan seluruh umat Islam pada satu waktu yang sama. Hikmah seterusnya sebagai satu tanda bersyukur dengan segala nikmat yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya rezeki yang dia perolehi sentiasa diberkati. Sudah pembelajaran pada kali ini. Ustazah sangat berharap agar anda semua faham dengan jelas konsep sebenar korban dalam Islam. Itu adalah perkara asas yang kita boleh jadikan panduan pada masa akan datang. Segala yang baik hendaklah kita kongsi bersama. Jadi jangan lupa like, komen dan subscribe channel Ustazah Siti Islami. Semoga anda semua dirahmati Allah dan sekian terima kasih. Bye.